Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita masih lagi berada dalam topik reka bentuk pengatur caraan. Ini adalah topik kita iaitu asas pengatur caraan, di mana dalam video ini kita akan belajar mengenai dua perkara, iaitu yang pertama adalah algoritma Sudoku dan catak alik, serta yang kedua adalah menulis Sudoku dan catak alik berdasarkan situasi. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 6.1 asas pengatur caraan. Manakala standard pembelajaran kita pula adalah 6.1.2 mengenal pasti algoritma iaitu Sudoku dan catak alik. 6.1.3 menulis Sudoku dan melukis catak alik struktur kawalan jujukan dalam situasi ringkas. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PTPC, murid akan dapat menerangkan algoritma iaitu Sudoku dan catak alik serta menghuraikan satu masalah menggunakan Sudoku dan catak alik. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah murid berjaya menulis Sudoku dan melukis catak alik struktur kawalan jujukan dalam situasi ringkas. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Ini adalah pembelajaran kita yang pertama iaitu algoritma Sudoku dan catak alik. Jadi, mari kita mengenal algoritma Sudoku dan catak alik. Algoritma Sudoku dan catak alik. Dalam pengatur caraan, kita perlu memahami algoritma Sudoku dan catak alik. Ini kerana kita akan membangunkan sistem pengatur caraan berdasarkan algoritma seperti Sudoku dan catak alik yang telah kita bina. Mari kita perhatikan situasi di sebelah. Jadi, kamu boleh lihat apa yang sedang berlaku pada gambar sebelah ini. Ayahnya berkata, "Runai, ayah belikan pisang goreng. Boleh kamu tolong buatkan teh-o?" Runai pun membalas, "Bagaimanakah cara menyediakan teh-o, ibu?" Ibunya pun menjawab, "Mari ibu tunjukkan cara membuat teh-o." Jadi, berdasarkan gambar tersebut, Runai ingin menyediakan teh-o. Jadi, berdasarkan situasi tersebut, cikgu akan tunjukkan contoh algoritma Sudoku dan catak alik cara membuat teh-o supaya kamu lebih faham maksud algoritma Sudoku dan catak alik dengan mudah. Kita pergi dahulu kepada algoritma. Apakah yang dimaksudkan dengan algoritma? Algoritma ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugasan. Algoritma boleh dijelaskan melalui Sudoku atau catak alik. Jadi, kamu boleh lihat contoh di sebelah. Ini adalah contoh algoritma berdasarkan situasi tadi iaitu langkah-langkah menyediakan teh-o. Jadi, mula-mula masukkan air ke dalam ceret elektrik dan panaskan air sehingga mendidih. Kemudian, tuangkan air panas ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko. Rendamkan dan biarkan seketika sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Keluarkan uncang teh dan masukkan gula. Kacau gula sehingga larut. Tuangkan teh-o ke dalam cawan dan hidangkan. Jadi, ini adalah contoh algoritma langkah menyediakan teh-o. Tetapi di dalam pengatur caraan, kita tidak akan menggunakan algoritma seperti ini kerana kita perlu menggunakan algoritma dalam bentuk Sudoku atau catak alik. Jadi, inilah apa yang dimaksudkan dengan algoritma serta contoh algoritma. Seterusnya, kita pergi pula kepada Sudoku. Apakah yang dimaksudkan dengan Sudoku?
Sudukut ialah satu set penyataan dalam bahasa biasa. Sudukut menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan dari mula sehingga tamat. Jadi kamu boleh lihat contoh di sebelah ini. Ini adalah contoh sudukut langkah menyediakan teh O. Mula, masukkan air ke dalam ceret elektrik, panaskan air sehingga mendidih, tuangkan air panas ke dalam teko, masukkan seuncang teh ke dalam teko, rendamkan dan biarkan sehingga air bertukar warna perang kekuningan, keluarkan uncang teh, masukkan gula, kacau gula sehingga larut, tuangkan teh O ke dalam cawan, tamat. Jadi apa yang dapat kamu lihat perbezaan antara contoh algoritma serta contoh sudukut adalah yang perlu kamu lihat ada perkataan mula serta perkataan tamat pada awal sudukut serta pada akhir sudukut. Kemudian setiap penyataan dimulakan dengan kata kerja iaitu masukkan, panaskan, tuangkan, masukkan, rendamkan, keluarkan, masukkan, kacau, tuangkan. Jadi itu adalah ciri-ciri yang ada pada sudukut. Jadi itu adalah maksud sudukut serta contoh sudukut. Seterusnya kita pergi pula kepada carta alif. Apakah yang dimaksudkan dengan carta alif? Carta alif ialah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik. Kamu boleh lihat contoh di sebelah ini. Simbol dalam carta alif dihubungkan dengan menggunakan anak panah. Kamu boleh lihat ada anak panah. Anak panah ini menunjukkan pergerakan daripada satu proses kepada satu proses ataupun daripada satu langkah kepada satu langkah yang seterusnya. Jadi kamu boleh lihat ini adalah contoh carta alif langkah menyediakan teh O. Di mana mula masukkan air ke dalam ceret elektrik, panaskan air sehingga mendidih, tuangkan air panas ke dalam teko, masukkan seuncang teh ke dalam teko, rendamkan dan biarkan sehingga air bertukar warna perang kekuningan, keluarkan uncang teh, masukkan gula, kacau gula sehingga larut, tuangkan teh O ke dalam cawan dan akhir sekali tamat. Baiklah, apa yang kamu dapat lihat perbezaan antara sudukut tadi dan juga carta alif adalah carta alif ini kita buat dalam bentuk grafik di mana kita ada mula dan kita ada juga tamat sama seperti sudukut, tetapi setiap penyataan langkah berada di dalam simbol dan daripada langkah kepada langkah yang lain dihubungkan dengan anak panah. Jadi itu adalah ciri-ciri yang ada pada carta alif. Jadi itulah maksud carta alif serta contoh carta alif. Jadi kita pergi pula kepada pembelajaran yang kedua iaitu menulis sudukut dan carta alif berdasarkan situasi. Jadi mari kita menulis sudukut dan carta alif berdasarkan situasi. Menulis sudukut dan carta alif berdasarkan situasi. Sudukut dan carta alif boleh ditulis berdasarkan situasi. Situasi ini boleh kita anggap sebagai masalah, manakala sudukut dan carta alif adalah langkah-langkah kita untuk menyelesaikan masalah. Mari kita baca situasi berikut sebelum menulis sudukut dan carta alif. Jadi kamu boleh lihat apa yang berlaku pada gambar sebelah ini. Arif bangun pada pukul 5.30 pagi. Dia membersihkan dirinya dengan mandi dan menggosok gigi. Selepas itu, dia memakai baju sekolah dan menunaikan solat subuh secara berjemaah. Selepas bersarapan bersama-sama dengan keluarganya, dia ke sekolah dengan menaiki basikal pada pukul 7 pagi. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, Arif melakukan beberapa perkara setelah bangun dari tidur sebelum pergi ke sekolah. Jadi, berdasarkan situasi tersebut, cikgu akan bimbing kamu membina algoritma seperti sudukut dan carta alif pergerakan Arif setelah bangun dari tidur sebelum ke sekolah. Menulis sudukut. Jadi, mari kita menulis sudukut dahulu.
Sebelum menulis sudukut, kamu perlu mengenal pasti langkah-langkah Arif setelah bangun dari tidur. Setelah kamu dapat mengenal pasti langkah-langkah Arif setelah bangun dari tidur, kamu boleh terus menulis sudukut seperti ini. Tetapi jika kamu tidak dapat mengenal pasti langkah-langkah Arif setelah bangun dari tidur, kamu boleh menulis contoh algoritma dahulu sebelum kamu tukarkan contoh algoritma ini kepada contoh sudukut. Jadi cikgu akan tunjukkan langkah demi langkah cara menulis sudukut bermula daripada algoritma, kemudian kita akan tukarkan contoh algoritma ini kepada contoh sudukut di sebelah ini. Jadi algoritma ini sebagai panduan sahaja untuk menulis sudukut. Jika kamu sudah faham serta dapat mengenal pasti langkah-langkah Arif setelah bangun dari tidur, kamu boleh terus menulis sudukut. Jadi mari kita lihat dahulu contoh algoritma untuk kita mengenal pasti langkah-langkah Arif setelah bangun dari tidur sebelum ke sekolah. Mula-mula, Arif bangun pada pukul 5.30 pagi. Kemudian, dia membersihkan dirinya dengan mandi dan menggosok gigi. Selepas itu, dia memakai baju sekolah dan menunaikan solat subuh secara berjemaah. Selepas bersarapan bersama-sama keluarga, dia ke sekolah dengan menaiki basikal pada pukul 7 pagi. Jadi setelah kita menulis algoritma seperti ini, kita perlu mengenal pasti langkah-langkah Arif setelah bangun dari tidur. Iaitu Arif bangun pada pukul 5.30 pagi. Kemudian Arif membersihkan dirinya. Seterusnya Arif memakai baju sekolah. Kemudian Arif menunaikan solat subuh secara berjemaah. Seterusnya bersarapan bersama keluarga. Kemudian pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. Jadi setelah kita dapat mengenal pasti langkah-langkah Arif setelah bangun dari tidur sebelum ke sekolah, barulah kita pindahkannya kepada bentuk sudukut. Jadi perkara pertama yang perlu kamu buat adalah menulis perkataan mula serta tamat. Pastikan kamu menulis perkataan mula dan juga tamat pada awal dan akhir sudukut. Jadi kita tulis dahulu perkataan mula untuk memulakan sudukut. Kemudian kita pindahkan yang pertama iaitu Arif bangun pada pukul 5.30 pagi, iaitu kita letak kata kerjanya adalah bangun daripada tidur. Kemudian dia membersihkan dirinya. Jadi kita letak kata kerjanya adalah bersihkan diri. Kemudian dia memakai baju sekolah. Kita letak kata kerjanya adalah pakai baju sekolah. Kemudian dia menunaikan solat subuh secara berjemaah. Kita letak kata kerjanya adalah solat subuh berjemaah. Kemudian bersarapan bersama-sama keluarga. Kita letak kata kerjanya adalah sarapan, iaitu sarapan bersama-sama dengan keluarga. Kemudian dia ke sekolah dengan menaiki basikal. Kita letak kata kerjanya adalah pergi ke sekolah dengan basikal. Kemudian barulah kita letak tamat untuk menamatkan sudukut. Jadi itulah langkah-langkah kita menulis sudukut, iaitu mula, bangun daripada tidur, bersihkan diri, pakai baju sekolah, solat subuh berjemaah, sarapan bersama-sama dengan keluarga, pergi ke sekolah dengan basikal, kemudian akhir sekali tamat. Pastikan kamu menulis mula serta tamat. Kemudian pastikan juga kamu memulakan setiap penyataan dengan kata kerja seperti bangun, bersihkan, pakai, solat, sarapan, pergi. Jadi selesai sudah kita menulis sudukut. Jadi itulah langkah-langkah kita menulis sudukut. Seterusnya kita pergi pula kepada menulis catat alif. Jadi sama juga seperti menulis sudukut, untuk menulis catat alif kamu juga perlu tahu dan faham serta mengenal pasti
langkah-langkah Arif setelah bangun dari tidur. Jadi setelah kamu dapat mengenal pasti langkah-langkah Arif setelah bangun dari tidur, barulah kamu dapat menulis carta alif. Tetapi sebelum menulis carta alif, kita perlu tahu dan faham simbol geometri yang terdapat dalam carta alif. Kamu tidak boleh melukis simbol geometri sesuka hati kamu, seperti kamu nak buat bentuk awan, ataupun kamu nak buat bentuk bantal, ataupun kamu nak buat bentuk buku. Kamu perlu buat mengikut simbol geometri yang telah ditetapkan. Jadi mari kita mengenal simbol geometri serta fungsinya dalam carta alif ini. Setiap simbol geometri ini membawa maksud yang tersendiri. Jadi kamu tidak boleh menggunakan simbol ataupun bentuk yang sesuka hati kamu. Kamu perlu mengikut simbol geometri yang telah ditetapkan ini. Jadi mari kita pergi kepada simbol geometri yang pertama, iaitu bentuk segi empat tepat yang bucunya tidak tajam, di mana fungsinya adalah mula serta tamat, di mana penerangannya mula dan tamat sesuatu aktiviti. Contohnya kamu boleh lihat di sini, iaitu mula serta tamat. Ini adalah untuk memulakan carta alif. Kemudian kita pergi pula kepada simbol geometri yang kedua, iaitu bentuk segi empat tepat dengan bucu tajam, di mana fungsinya adalah proses dan penerangannya adalah aktiviti ataupun proses, iaitu contohnya adalah bangun daripada tidur ataupun panaskan air sehingga mendidih. Kemudian kita pergi pula kepada simbol geometri yang seterusnya, iaitu bentuk segi empat tepat dengan bucu tajam tetapi sedikit sengit, di mana fungsinya adalah input ataupun output. Penerangannya adalah input ataupun output sesuatu proses. Contohnya adalah memasukkan pakaian ke dalam mesin basuh ataupun mengeluarkan stokin daripada almari. Seterusnya kita pergi pula kepada simbol geometri yang terakhir, iaitu anak panah. Fungsinya adalah aliran, di mana penerangannya adalah aliran aktiviti, di mana menunjukkan daripada proses 1 kepada proses 2, daripada proses 2 kepada proses 3. Jadi setelah kamu dapat memahami simbol geometri serta fungsinya, barulah kita dapat menghasilkan carta alif. Jadi mari kita menulis carta alif pergerakan Arif setelah bangun dari tidur sebelum ke sekolah. Jadi mula-mula kita lukis dahulu simbol geometri yang diperlukan, iaitu untuk mula serta tamat kita gunakan bentuk segi empat tepat dengan tiada bucu tajam. Kemudian untuk proses kita gunakan bentuk segi empat tepat dengan bucu yang tajam. Kemudian kita lukiskan anak panah untuk menunjukkan aliran daripada mula sehingga kepada proses-proses yang diperlukan sampailah tamat. Baiklah, mari kita menulis carta alif pergerakan Arif setelah bangun dari tidur. Mula, bangun daripada tidur, bersihkan diri, pakai baju sekolah, solat subuh berjemaah, bersarapan bersama-sama dengan keluarga, pergi ke sekolah dengan basikal dan akhir sekali tamat. Pastikan kamu menulis penyataan yang betul di dalam setiap bentuk simbol geometri ini, seperti bentuk segi empat tepat dengan tiada bucu tajam adalah untuk mula serta tamat, manakala simbol geometri iaitu segi empat tepat dengan bucu tajam adalah untuk proses, iaitu bangun daripada tidur, bersihkan diri, pakai baju sekolah, solat subuh berjemaah, sarapan bersama-sama dengan keluarga, pergi ke sekolah dengan basikal. Pastikan juga kamu melukis anak panah mengikut turutan yang betul, iaitu langkah 1 kepada langkah 2, daripada langkah 2 kepada langkah 3 dan seterusnya. Jadi selesai sudah kita memahami langkah-langkah menulis carta alif. Jadi ini adalah langkah-langkah menulis carta alif. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap kamu dapatlah faham apakah yang dimaksudkan dengan algoritma, sudoku dan carta alif, serta cikgu juga harap kamu faham langkah-langkah menuliskan sudoku dan carta alif berdasarkan situasi.
Jadi bagi menguji kefahaman kamu, mari kita lakukan sedikit aktiviti secara bersama-sama. Jadi ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi reka bentuk pengatur caraan. Jadi kamu boleh menyalin soalan latihan ini di dalam buku latihan RBT kamu. Jadi mari kita mula menjawab soalan latihan ini secara bersama-sama. Arahan: jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama, tuliskan sudut berdasarkan situasi Arif tadi. Jadi di dalam pembelajaran kita tadi, cikgu ada terangkan sudut berdasarkan situasi Arif, iaitu langkah pergerakan Arif setelah bangun dari tidur. Jadi mari kita lihat di manakah cikgu ada menerangkan sudut berdasarkan situasi Arif tadi. Jadi ini adalah jawapan sudut pergerakan Arif setelah bangun dari tidur sebelum ke sekolah, di mana jawapannya adalah mula, bangun daripada tidur, bersihkan diri, pakai baju sekolah, solat subuh berjemaah, sarapan bersama-sama dengan keluarga, pergi ke sekolah dengan basikal, dan akhir sekali tamat. Jadi mari kita tulis jawapan ini. Pertama kita tulis mula, kemudian kita tulis bangun daripada tidur, seterusnya kita tulis bersihkan diri, seterusnya kita tulis pakai baju sekolah, kemudian kita tulis solat subuh berjemaah, kemudian kita tulis sarapan bersama-sama keluarga, dan seterusnya kita tulis pergi ke sekolah dengan basikal, dan akhir sekali tamat. Jadi selesai sudah kita menjawab soalan yang pertama, iaitu tuliskan sudut berdasarkan situasi Arif tadi, di mana jawapannya adalah mula, bangun daripada tidur, bersihkan diri, pakai baju sekolah, solat subuh berjemaah, sarapan bersama-sama keluarga, pergi ke sekolah dengan basikal, dan akhir sekali tamat. Jadi selesai sudah kita menjawab soalan yang pertama. Mari kita pergi pula kepada soalan yang kedua, iaitu lukiskan carta alih berdasarkan situasi Arif tadi. Jadi cikgu juga ada terangkan di dalam pembelajaran kita tadi, carta alih pergerakan Arif setelah bangun dari tidur sebelum ke sekolah. Jadi mari kita lihat di mana cikgu ada terangkan di dalam pembelajaran kita tadi. Jadi ini adalah jawapannya, iaitu carta alih pergerakan Arif setelah bangun dari tidur. Jadi kita akan melukis simbol geometri seperti ini. Kemudian di dalam simbol geometri ini kita akan menulis setiap pernyataan ini, di mana mula, bangun daripada tidur, bersihkan diri, pakai baju sekolah, solat subuh berjemaah, sarapan bersama-sama dengan keluarga, pergi ke sekolah dengan basikal, dan akhir sekali tamat. Jadi ini adalah carta alih pergerakan Arif setelah bangun dari tidur sebelum ke sekolah. Jadi mari kita tulis jawapan kita ini. Jadi kita akan mula melukis carta alih berdasarkan situasi Arif tadi yang telah cikgu terangkan tadi di dalam pembelajaran kita. Jadi mula-mula kamu perlu melukis dahulu simbol geometri seperti ini, serta kamu membuat anak panah daripada atas ke bawah mengikut turutannya. Kemudian barulah kita isi jawapan kita di dalam simbol geometri ini, di mana yang pertama adalah mula.
Kemudian yang kedua adalah bangun daripada tidur. Kemudian yang kedua adalah bersihkan diri. Kemudian yang ketiga adalah pakai baju sekolah. Kemudian yang keempat adalah solat subuh berjemaah. Kemudian yang kelima adalah sarapan bersama-sama dengan keluarga. Kemudian yang keenam adalah pergi ke sekolah dengan basikal. Kemudian akhir sekali barulah kita tulis tamat. Jadi selesai sudah jawapan kita bagi soalan yang kedua, iaitu di mana lukiskan carta alih berdasarkan situasi Arif tadi, di mana jawapannya adalah mula, bangun daripada tidur, bersihkan diri, pakai baju sekolah, solat subuh berjemaah, sarapan bersama-sama dengan keluarga, pergi ke sekolah dengan betul, dan akhir sekali tamat. Dan pastikan kamu menggunakan simbol geometri yang betul, iaitu segi empat tepat dengan tiada bucu tajam untuk penyataan mula serta tamat. Kemudian proses-prosesnya pula kamu menggunakan bentuk segi empat tepat dengan bucu yang tajam. Jadi selesai sudah kita menjawab soalan latihan reka bentuk dan teknologi reka bentuk pengatur caraan. Jadi cikgu harap kamu dapatlah faham apakah yang dimaksudkan dengan algoritma, sudukut dan carta alih, serta kamu juga memahami langkah-langkah menulis sudukut dan carta alih berdasarkan situasi. Itu sahaja, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.